Kenapa kita mesti ada keazaman untuk memiliki rumah? Bila kita mula bekerja di luar sana, adik-adik yang mungkin baru saja graduate, baru je lepas program diploma ataupun degree, dah dapat peluang kerja. Jadi seharusnya ketika adik-adik mula-mula bekerja tu, anda yang baru melangkah ke alam pekerjaan, sepatutnya anda dah pun ada keazaman ataupun niat untuk memiliki rumah sendiri ketika di awal penglibatan anda dalam bidang pekerjaan ni. Tak kira lah apa pekerjaan yang anda lakukan sekalipun, tak kira lah berapa gaji yang anda dapat sebulan, tak kira lah kata apa bidang yang anda buat tu, pekerjaan yang anda lakukan tu adalah berkaitan dengan degree yang anda ambil ataupun tidak. Jadi sebab itulah saya letakkan chapter pertama buku saya ni, saya terangkan berkenaan dengan kenapa tuan-tuan perempuan, anak-anak, adik-adik semua perlu ada keazaman untuk memiliki rumah sendiri setelah adik-adik mula bekerja. Jadi pandangan saya, anak-anak muda di universiti khususnya, sejak mereka berada di bangku universiti tersebut, mereka telah pun sewajarnya dipupuk dengan amalan untuk menyimpan. So amalan menyimpan ni, kalau kita cerita pasal amalan menyimpan, daripada kita kecil lagi sebenarnya mak bapak kita dah asuh kita untuk menyimpan, tapi kita tak diterangkan kenapa kita kena menyimpan. Contoh kan, kita biasa dengar mak ayah kita bagi, katalah sekarang ni mak ayah bagi pergi sekolah RM3. Zaman-zaman saya dulu 50 sen 50 sen pun dah cukup dah nak makan nasi lemak dan sebagainya. Tapi sekarang ni mungkin RM3 lah nak pergi sekolah Nasi lemak sebungkus pun dah RM1 kan. Air sirap pun dah 50 sen satu gelas. So bawa RM3 pergi sekolah. Mak ayah kita suruh kita simpan, betul ada duit lebih simpan, ada duit lebih simpan kan. So kita balik sekolah, tengok dalam poket tu, katalah ada RM1, kita masukkan RM1 dalam tabung. Katalah zaman-zaman saya dulu ada 10 sen, masukkan 10 sen dalam tabung. Tapi kita jarang-jarang diterangkan, ditekankan oleh mak ayah kita, nak duit yang kau simpan ni sebenarnya, mak nak suruh kau simpan daripada awal ni, tujuannya adalah untuk kau beli rumah. Jarang-jarang mak ayah kita cakap macam tu, betul tak? Kan? Jadi sekarang ni, bila kita dah meningkat dewasa, dah bekerja, kita dah ada anak-anak kan, macam saya, anak saya 2 orang, satu dah masuk universiti, satu lagi baru dah jenam. So dua-dua orang anak saya ni, saya dah bagi tahu dengan mereka, tujuan ayah suruh awak menyimpan ni sebenarnya sebab ayah nak bila awak dah habis belajar nanti, awak mula bekerja, awak dah ada dah duit, dah ada duit untuk memulakan perjuangan memiliki rumah sendiri. Saya nak suruh diorang tahu, kekalkan matlamat, kekalkan momentum simpanan tu sejak daripada diorang sekolah sampailah diorang dah bekerja nanti. Dan saya dah cakap dengan diorang daripada awal lagi, duit ni tujuan ayah suruh awak simpan adalah untuk membeli rumah ketika awak dah mula bekerja nanti. Jadi kita ni, dalam buku saya ni saya dah terangkan dah kepada anda. Biasanya kita bekerja, awal-awal pekerjaan tu, benda pertama yang kita niatkan ataupun kita target nak beli adalah kereta dulu, ataupun kenderaan lah, tak kira lah kereta ke motor ke kan. Cuba kita tukar mindset tu, kita shiftkan kita punya mindset tu. Benda pertama yang kita nak kena target nak beli adalah rumah dulu. So bagi anda yang mungkin tinggal dekat Kuala Lumpur, dekat bandar-bandar besar yang ada public transportation, yang mudah untuk anda dapatkan bas, nak mudah pergi kerja, anda ada MRT, anda ada kawan yang boleh anda tumpang dan sebagainya. Jadi keperluan tidak mendesak untuk anda ada sebuah kereta. Jadi kenapa anda nak beli juga kereta? Kenapa anda tak gunakan duit yang anda simpan tersebut untuk membeli sebuah rumah? Kan? Sedangkan kita tahu harga kereta hari ni kita beli, esok keluar daripada showroom, harganya telah pun susut, nilainya telah pun susut. Jadi benda pertama bila saya tanya, kebanyakan daripada student yang baru graduate ni, jarang-jarang dia orang kata saya sebenarnya berazam tahun pertama saya kerja ni saya nak kumpulkan duit nak beli rumah. Jarang-jarang. Biasanya dia akan cakap first gaji ni saya nak target beli kereta dulu. Isunya di sini, adakah anda perlukan kereta tersebut? Saya tanya, awak duduk kat mana? Saya duduk dekat, katalah di Kajang. Kat Kajang ada MRT kan? Ada. Feeder bus pun ada kan? Ada. Lalu depan rumah saya, coach. Feeder bus lalu depan rumah saya. Jadi apa yang awak nak tergesa-gesa nak beli kereta sedangkan awak boleh pergi kerja, naik MRT, feeder bus pun lalu depan rumah awak.
boleh ambil awak depan rumah. Lepas tu tak perlu nak susah-susah awak nak bersesak-sesak kat traffic jam dan sebagainya. Awak naik MRT je lah kan. Kereta tak perlu lagi. Kalau kata awak terdesak nak pergi mana-mana dan sebagainya, mak ayah pun ada lagi kan, awak tinggal pun dengan family awak kan. So kenapa tidak, duit yang ada tu awak kumpulkan, dan awak target nak beli rumah dulu. Okay, so itu yang sebenarnya saya ceritakan dalam chapter pertama ni. So kalau anda baca buku saya ni, dalam chapter yang pertama ni, okay, memang banyaklah perkara-perkara yang saya kongsikan berkaitan dengan kenapa anda harus ada keazaman, harus ada niat, harus ada target untuk memiliki rumah. Dan sebenarnya nak memiliki rumah tu tak mustahil jika anda tahu caranya. Dan saya dah terangkan juga dalam buku ni. Bila nak beli rumah, anda yang nak beli untuk kali yang pertama tu, tak payah nak target rumah mahal. Beli rumah yang murah. Dan saya sendiri dah buktikan, saya berjaya memiliki rumah di bawah harga yang saya dapat rumah kos rendah tu RM50,000 je. Dengan harga RM50,000 anda boleh memiliki sebuah rumah kos rendah di kawasan sekitar Klang Valley ni. Yang saya beli itu di kawasan Kajang. Saya dapat memiliki sebuah rumah kos rendah pada harga RM50,000 sahaja. Jadi tak ada alasan lagi, coach, mana ada rumah murah lagi sekarang ni? Mana ada harga rumah yang bawah daripada RM200,000? Ada. Kalau misal kata anda cari, anda tengok betul-betul, memang ada. Cuma sekarang ni, isunya adalah anda tu dah cari ke belum? Isunya adalah anda tu ada niat, ada keazaman untuk memiliki rumah sendiri ke belum? Kalau misal kata anda tak cari dan dalam masa yang sama anda tak ada keazaman untuk memiliki rumah, macam mana anda nak dapat? Macam mana anda nak berjaya memiliki rumah tersebut? Saya nak betulkan persepsi masing-masing. Ada setengah orang yang dia fikir, bujang-bujang ni kena enjoy dulu. Bujang-bujang ni tak ada apa-apa komitmen, belum ada bini, belum ada anak dan sebagainya. Kita enjoy lah dulu kan. Duit yang ada ni kita spend lah apa yang kita nak beli. Inilah masanya kita nak create lifestyle yang up to the standard dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya anak-anak, adik-adik yang saya kasih sekalian, masa kita bujang ni lah sebenarnya kita perlu memiliki keazaman dan kita perlu memulakan langkah untuk memiliki rumah. Kenapa? Sebab bila kita bujang, kita tak payah nak fikir dah komitmen. Kita tak payah nak fikir dah monthly expenditure kita untuk isteri dan juga untuk anak-anak kita. Kita spend duit untuk diri kita sendiri sahaja. Dan ketika itulah sebenarnya banyak yang kita boleh jimatkan dan banyak sebenarnya kita boleh salurkan untuk membeli rumah. Dan komitmen anda yang rendah, anda tak perlu lagi nak menyara kehidupan isteri dan juga anak-anak anda. Anda masih lagi bujang, anda boleh memiliki rumah tersebut dengan monthly installment yang anda kena bayar pada bank tu. Dah tolak monthly installment tersebut pun anda masih lagi ada duit untuk anda spend setiap bulan kan. Dan seterusnya, apa lagi yang anda perlu fahamkan, bila anda bujang, rumah yang anda beli tadi tu sebenarnya anda boleh duduk dan juga dalam masa yang sama anda boleh sewakan bilik yang kosong tu kepada kawan-kawan sepejabat anda. Okey, dalam buku ni pun saya ada terangkan, ada bilik kosong, anda boleh sewakan bilik tersebut dan silap hari bulan monthly installment yang anda bayar kepada pihak bank tu tadi, anda tak perlu keluarkan duit anda sendiri, kawan anda yang sewa rumah anda tu yang tolong bayarkan. Katalah anda sewakan bilik, bilik dia ada dua lah katakan, satu bilik anda duduk, satu lagi bilik tu anda sewakan. Katalah anda sewakan bilik tu 300 bulan. 300 bulan. So 300 bulan yang kawan anda bayar setiap bulan tu dah boleh membantu anda untuk mengurangkan beban anda membayar monthly installment anda kepada pihak bank. Kan so kalau anda dah kahwin susahlah, takkanlah anda nak suruh kawan anda duduk kat rumah tu. Kan ni anda bujang lagi kan, anda tak ada pasangan lagi, bilik yang ada tu pun masih kosong. Anda boleh sewakan bilik tu kepada dia dan anda boleh jana pendapatan daripada sewaan yang anda kenakan kepada dia. Itu saja perkongsian daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada lemah diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf lah kalau misalnya kata saya ada terkasar bahasa, saya ada singgung perasaan siapa-siapa. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada pagi-pagi berikutnya untuk membicarakan topik-topik seterusnya dalam buku 77 tips gempak memiliki rumah dengan bijak. Okay, so insyaAllah itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.